Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat sambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman setelah kita berhenti rehat minggu lepas sempena dengan hari raya Idul Adha, dan kita baca sehingga ayat 64 surah Yunus, surah yang ke-10, juzuk yang ke-11. Dalam perbincangan yang lepas kita telah bicara tentang ayat yang menyebut tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita bahawa orang beriman ini, orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam perbincangan tasawuf ada beberapa pandangan tentang wali, konsep ataupun tentang maksud wali ini, tapi kalau kita ambil umum ayat ni, dan inilah pedegangnya yang dipegang oleh sebahagian ulama, terutamanya Imam Ibn Taymiyah dalam perbincangan dia berdasarkan ayat ni. Dia kata semua orang beriman dan orang yang bertakwa ini merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan semana yang difahami dalam perbincangan tasawuf. Cuma kedudukan wali-wali ini tidaklah sama lah, berdasarkan pada tahap keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang iman dia tinggi, kuat, takwa dia tinggi, maka kedudukannya lebih mulia daripada orang mukmin yang biasa. Dan Allah SWT menyebut orang yang disebut wali Allah ni lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, dia mendapat kegembiraan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dia ni bahagia kerana dia bergantung penuh kepada Allah SWT, mengharapkan redha Allah. Jadi dia boleh hadapi hidup ni dengan tenang, dengan tidak keluh kesah. Di akhirat pula ialah kerana kehidupan dia baik di dunia, dia akan mendapat kedudukan yang molek dan mulia di akhirat. Hari ini, malam ini kita sambung ayat seterusnya, iaitu ayat 65 surah Yunus ini, sambungnya kepada perbincangan yang lepas. Iaitu dalam ayat lepas dia kata lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan ayat ni Tuhan tuju pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya auzubillahi minasyaitonirrajim wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a was-sami'ul alim. Dan janganlah engkau wahai Muhammad merasa duka cita disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu, iaitu orang kafir, kerana sesungguhnya segala kuasa tertentu bagi Allah. Dialah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Oleh kerana ayat ni kita tengok dulu perbincangannya tentang orang-orang musyrikin yang ada pada waktu itu di Makkah dan juga di Madinah. Jadi Tuhan cerita tentang perangai-perangai demoni apa semua. Jadi akhir ni Tuhan kata, wahai Muhammad, tak usah bimbang lah, tak usah rasa duka cita dengan ucapan-ucapan, kata-kata yang dibuat oleh orang-orang yang menentang Islam tersebut. Kerana keagungan ataupun kekuatan al-izzah. Izzah ni kalau kita terjemuh biasanya adalah kemuliaan. Keagungan, kemuliaan ni fa innal izzata lillahi jami'an, milik Tuhan. Orang yang menentang Islam ni, yang tidak beriman ni, dia kaya lagu mana, dia hebat lagu mana, kuasa lagu mana pun, dia sebenarnya tidak dapat berhadapan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk situ. Dan ini kalau kita nak kait, kita tengoklah bila Allah SWT mentakdirkan berlakunya pandemik COVID-19 ni, kita tengok kuasa-kuasa besar pun jadi lumpuh. Mereka antara ni duduk nombor 1 paling ramai yang mengidap ataupun yang terkena COVID. Negara-negara lain pun kita tengok jadi lemah bila berhadapan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ni pun manusia seolah-olah tak tahu nak buat guano berhadapan dengan COVID ini. Dan memberi kesan bukan saja dari sudut kesihatan, tapi juga ialah sudut ekonomi, sudut keselamatan, habis jadi kelai kabut habis semua. Sampai hari ni pun orang tak boleh dan menemui vaksin. Walaupun ada seorang baru ini sebut Kazakhstan ni kemungkinan besar telah menemui vaksin untuk COVID. Tapi itu pun belum disahkan lagi oleh WHO
Cuma ada berita hari ni dalam surat khabar tu disebut Kazakhstan kan. Kazakhstan ni sebelah, dia panggil Central Asia. Negeri itu di negara Asia Tengah, iaitu dekat dengan Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tan tu duduk sana belaka tu. Dia panggil Central Asia. Jadi menunjukkan kuasa ni ialah izzah ni, keagungan, kebesaran milik Tuhan belaka. Wasamiul alim, Allah lah yang maha mendengar lagi amat mengetahui. Terusnya Tuhan kata, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka'a in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Ingatlah, sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah sebagai sekutunya, mereka tidak menurut berdasarkan keyakinan mereka, hanya menurut sangkaan semata-mata, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta. Jadi Tuhan sipu lagi bila dia kata innal izzata lillah, keagungan, kebesaran itu milik Tuhan saja. Tuhan kata semua ada di langit dan yang ada di bumi ni hak Tuhan belaka. Semua ada di langit dan ada di bumi. Dia guna man ni biasa kita guna untuk orang, tapi dalam bahasa Arab bila Tuhan kata guna man, dia merakumi manusia dengan tidak manusia, makna segala makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi ni Tuhan kata lillah, milik dia belaka, hak dia belaka. Maknanya apa? Nombor satu dia buat. Nombor satu sekali semua ni hak Tuhan buat, sebab tu dipanggil makhluk. Makhluk ni ialah yang diciptakan. Tuhan ni kita panggil Khaliq, pencipta. Jadi hak lain pada Tuhan tu semuanya makhluk. Termasuklah kita manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala yang bersifat dunia ni, tak kira angin, oksigen, hidrogen, apa semua, mineral, benda-benda yang hidup tak hidup, benda yang jamadat, dalam istilah bilangnya jamadat. Jamadat ni benda yang inanimate object, benda yang dalam istilah tak bernyawa. Jamadat, dia tidak bernyawa. Mah, perak, galian, dan kita panggil dalam istilah ni minerals ataupun sumber asli. Dalam bahasa ni panggil sumber asli. Hak ni semua ni hak Tuhan buat belaka. Minyak di laut, gapo, manganis dalam tanah, mah dalam tanah. Jadi hak Tuhan belaka. Langit ni pun malaikat, jin, udara, burung, gapo semua ni Tuhan kata hak dia belaka. Kita manusia ni tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Dalam Quran Tuhan cabar, cuba buat. Tuhan kata kalau mu hebat sungguh orang-orang kafir tu, Tuhan kata cuba membuat lalat seekor. Tuhan cabar tu buat lalat. Tuhan buat bandingnya lemah kita manusia ni serupa manusia dengan lalat. Nak buat lalat tak boleh, tapi dengan lalat pun kita kelai kabut dah. Nak igak payah. Lalat ni kan tak cakap igak lalat ni. Tu Tuhan tak banding dengan nyamuk lagi, nyamuk kecil lagi. Nyamuk ni payah nak nampak. Lalat hok nampak tu pun kena lalat hok hijau tu nampak, tapi nak igak lalat bukan seni. Mari duk muka kita pun kita nak igak tak boleh. Duk atas makanan kita pun setakat hambak boleh lah. Igak tak ada. Jadi Tuhan kata nak oyak itulah kelemahanmu. Kelemahanmu manusia ni setara lalat tu pun mu tak boleh buat. Pada ayat lain Tuhan kata apa ni nyamuk. Nyamuk ni pun manusia tak boleh buat juga. Dengan ketinggian teknologi yang ada pada hari ni, manusia tak boleh mencipta. Manusia mungkin boleh buat robot, robot kita panggil robot, buat macam Transformers dan sebagainya. Hak besar, hak kecil. Kecil nak buat lalat seekor tu lagu mana? Nak buat nyamuk seekor tu lagu mana? Makhluk yang bersifat seni. Seni ni maksudnya halus. Seni-seni ni dalam bahasa Melayu asal, bila kata seni, seni tu maksudnya halus. Sebab tu kumir disebut makhluk seni dalam buku-buku lama. Maksud sebab seni ni bagai halus. Bagai halus, bagai yang kecil. Kita nak buat mana tak boleh buat. Tu belum kira kumir lagi. Kumir ni lagi payah, kecil lagi pada nyamuk. Sebab tu nak tengok kumir kena guna mikroskop. Tok atas tu tak baru boleh nampak 10 kali ganda, 15 kali ganda baru nampak. Jadi kalau hak tu manusia tak boleh buat, lagu mana manusia nak mencabar Allah Subhanahu wa taala. Supaya ini tu kata coronavirus. Coronavirus ni makhluk yang bersifat nano.
Nano ni tak ada lah dalam dunia kita untuk masalah ni. Benda yang paling halus kecuali nano. Nano hok manusia jumpa ni, sebab tu dia panggil ni teknologi nano. Nano teknologi ni teknologi yang paling halus. Paling halus. Nano teknologi kecil bagiannya, kecil. Jadi tu hantar coronavirus ni saiz dia nano. Saiznya nano saja. Hak tu pun manusia kena kabut. Tak boleh nak hadapi. Siapa hari ni tak boleh sesal. Mereka tak boleh sesal. Capur dengan tolu presiden dia. Tak dengar kata-kata orang, tak dengar pandangan orang kesihatan. Capur belakang. Pas orang mereka apa bahasa jenis gedebet tak tu kadu. Orang tak siwi tubik umuh dia pakat belagak. Royak gung tak gung. Akhirnya berapa? Ramai mana dah mati. Atas dalam dunia ni bekas berapa? Dekat berapa juta mana? Terbaru tu. Amerika saja lebih pada 1,5 juta yang terkena dengan COVID-19. Jadi nak ayat kuasa Allah SWT. Jadi tu yang kata orang yang menyembah yang selain pada Allah SWT ni, sama ada dia semua berhala ke, dia semua objek-objek di alam ni, tu yang kata apa ni, in yattabi'una illa zan. Orang yang percaya kau sembah berhala, sembah objek-objek ni macam orang dulu-dulu kan sembah gunung ganes, sembah peti, sembah apa ni fenomena alam ni. Tu kata in yattabi'una illa zan. Mereka ni hidup dia berasaskan andaian. Zon ni kalau segi secara saintifiknya kita guna bahasa andaian. Andaian. Kalau bahasa sains betul dia panggil hipotesis. Andaian. Andanya gini jadi gini. Anda gini jadi gini. Jadi dia anda berhala-berhala ni boleh menyelamatkan dia. Berhala ni boleh mendekatkan dia pada Tuhan. Maka dia sembah berhala. Supaya orang kafir zaman Nabi, bila Nabi tegur, dia kata kita tidak sembah berhala, tapi kita menyembah berhala ni kerana berhala ni boleh mendekatkan kita. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam permulaan surah Az-Zumar itu dia sebut ma na'buduhum, kami ni orang musyrikin Mekah jawab ke Nabi, ma na'buduhum, kami tidak sembah berhala ni, sembah atas sifat berhala tu tak, tapi sembah berhala ni dengan kepercayaan liyuqarribuna ila Allah zulfa. Berhala ni boleh bawa kita dekat dengan Tuhan. Bahasa mudah dah ni pun kita nak masuk dekat dengan pemimpin, Perdana Menteri ke, timbalan Perdana Menteri ke, menteri ke, kita cari orang mana hak rapat dengan dia. Jadi kita baik dengan orang ni, dengan harapan orang ni boleh bawa kita pergi jumpa Perdana Menteri. Kita nak pergi direct gitu tak boleh. Dengan Perdana Menteri tak kenal kita, walaupun kita kenal dia. Kadang-kadang kita panggil abah. Dan ni panggil abah. Atuk tak ada dah. Jadi tinggal abah pula. Abah dengan Pak Long lah, apa semua tu istilah-istilah baru tu. Jadi kita nak pergi gitu, tentu orang tak boleh masuk. Maka kita cari siapa dia dekat dengan dia. Jadi itulah bandingnya. Orang musyrikin Mekah ni dia sembah berhala ni sebab tujuan dia percaya berhala ni boleh liyuqarribuna, mendekatkan kami ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kami ni banyak dosa, banyak kesilapan. Jadi nak pergi direct dengan Tuhan tak boleh. Jadi semua ni Tuhan kata in yattabi'una illa zan. Ini andaian manusia buat, sangka manusia. Hakikatnya tidaklah gitu. Sebab hakikatnya apa? Tuhan kata aku atas nabi, aku atas rasul nak betul sikapmu dalam hidup. Tuhan ni tidak bersikap eksklusif. Tuhan ni terbuka. Sebab tu dalam ayat lain dia kata wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib. Bila hamba aku cari, aku tanya, aku nak tu dia kata fa inni qaribun. Aku ni dekat Dekat ni bukan makna di segi fizikal dalam tafsirnya, tapi dekat di segi pemerhatian Tuhan, pemantauan Tuhan. Dan Tuhan kata ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menyahut siapa-siapa dia yang panggil aku. Maknanya siapa-siapa berdoa pada aku dengan ikhlas, dengan jujur, aku akan sahut doa dia. Jadi kita ni Tuhan beri peluang untuk berhubung terus dengan Tuhan. Mana ada Perdana Menteri boleh beri peluang itu. Mana ada raja dalam dunia ni yang boleh beri lalu kat orang sekitu mau lalu. Mu marilah bila-bila jumpa aku 24 jam aku ready. Tak ada. Menteri besar ada time dia, timbalan menteri besar ada time, tak boleh pergi koksi. Ada time nak jumpa dia, sama ada pejabat di rumah pun tak boleh koksi. Pukul 3 pagi nak pergi geruk minta piti bukan dia.
Tak. Makan mekung lah. Makan mekung pukul 3 pagi gigok-gigok minta bola sebuti. Nya supuh kata okey kita. Tapi Tuhan ni, Tuhan buka Tuhan kata, "Mu boleh panggil aku bila-bila. Dengan semayamu, dengan doamu, dengan zikirmu, aku ni ready 24 jam." Kalau ke doktor kan on call. Kau tengah malam, kau Tuhan suka. Kalau kita boleh jumpa dengan dia, boleh cari dia tengah malam, pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, pukul 4 pagi, dia kau suka. Manusia ni tak pukul 3, pukul 4. Kalau kita telefon, menyupuh lalu. So, hamba mak. Kadang-kadang menyupuh juga. Dalam hati tidak derah lah, takut orang dengar. Pukul apa, basuh ni pukul 2 pagi, telefon orang. Telefon pula minta ceramah. Kena ceramah dulu dalam telefon tu ke dia. Tapi Tuhan ni dia suka. Sebab tu bila kita beribadat malam, kita kau dekat dengan Tuhan. Ibadat malam ni biasanya start pukul 2. Start pukul 2 lepas kita tidur. Jangan tak tidur. Kalau tak tidur dia tak jadi tahajud. Kita tidur dulu. Hak paling awal pukul 2 biasanya. Pukul 1 tu awal sangat. Tapi golik ulama ni pukul 2. Pukul 2, pukul 3 tu para ulama ni dia akan bangun. Semaya siapalah. Sebelum subuh dia rehat. Nabi sendiri pun dalam setengah jam sebelum subuh dia akan tidur sebentar. Tidur sekejap dan dia bangun bila-bila bel. Bila-bila bel Nabi bangun pergi masjid lalu. Rumah dia tepi masjid ya. Tapi ni jadi Tuhan ni nak hebat Tuhan. Dia suka kita panggil dia masa tu. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, dia suka. Ni nak ayat istimewanya Tuhan ni banding dengan kita makhluk. Raja marah kalau kita panggil masa tu. Baik lagu mana raja jangan kita pergi tengah malam. Baik lagu mana tu okey jangan kita pergi kacau. Tapi Tuhan ni dia kau suka. Ni nak ayat istimewa Tuhan beri lah. Apa yang kita nak kena pilih orang, nopel orang nak jumpa Tuhan, bertawassul situ, tawassul sini, sembah berhala sebagai kafir ni tak kena sebab Tuhan beri lalu Tuhan beri lalu pada dia. Mu boleh berhubung aku minta aku direct. Apa mu mesti gaduh dengan orang? Bapa mu tak boleh buat sendiri. Pun mai ajak lah. Mai ajak apa kita nak suruh orang jadi semai ajak kau kita. Semai ajak tidak payah. Ni kita panggil orang. Kau nak panggil orang maya dia diri tak maya. Tu hajak tu. Dia diri tak maya dek cokor atas wakah. Dek cokor atas kursi gulung rokok daun. Orang tu maya ajak dia. Kau tu kau tak kena. Kalau dia semaya ajak sekali boleh kira. Mungkin dia kata dia tak kerti doa. Tak apalah, boleh kira lah lagu tu. Tapi panggil orang maya ajak, dia diri tak maya ajak. Sepatutnya kita hajak kita, hak paling afdal kita minta. Tak mesti ramah. Kita buat sore pun tak apa. 2 rakaat kita buat sore minta. Sebab bila kita minta, kita lebih ikhlas. Hajat kita, kehendak kita lebih tahu. Ibarat seperti orang garu. Kita kata, mana sedap orang garu yang kita garu? Mana sedap orang garu yang kita garu? Nak sedap kita garu. Pasal bila kita garu, kita tahu mana sebenarnya katanya. Kita jamuh kena selalu. Kalau suruh orang, kau tu sikit, kau ni sikit, kau ni sikit. Oh tak kena semacam. Muka orang, dia tak rasa. Jadi semaya ajak ni pun bandingin lagu tu lah. Afdalnya kita buat sendiri. Pasal kita lebih tahu hajat kita, keperluan kita. Bila kita angkat tangan tu, kita ikhlas. Orang yang mari semaya ajak bukan nak kata. Tapi belum tentu dia ikhlas. Kadang-kadang dia pergi malu mata kita. Kadang-kadang dia pergi tu kerana dia ingat, kalau rumah dia ni start jam, gilah dia ni. Sebab tu kalau selalu tu email baca doa ramai sikit, marah. Sebab bau sedap tu, wang sate lah, apa di hidung. Jadi tak boleh lawa tu. Tu nak oyak. Jadi sini dah, Tuhan balik pada asas ni. Jadi orang bukan Islam ni, orang kafir tamu yang menyembah berhala dah. Fenomena-fenomena. Tuhan kata, yattabi'una illa dhann. Mereka ni turut sangka dia saja. Andai dia saja, wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta. Kemudian ayat seterusnya kata huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar
keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya. Ni tu hewi panwe dalam hidup kita banyak tak ikut ni. Tuhan kata dia menjadikan malam ni supaya kamu boleh berehat malam. Siang ni untuk kita buat kerja. Sebahagian kita ni jadi terbalik. Siang tidur, malam jaga. Tu masalah kita hari ni. Kita berkadah dengan sunnatullah. Tuhan buat siang ni untuk kerja. Start daripada pagi sampai petang. Tapi sebahagian daripada kita siang hari dia tidur. Setengah siapa tak mai subuh. Pukul 10, pukul 11 baru bangun. Pukul 12 kadang-kadang bangun. Kadang-kadang pukul 4 baru bangun. Kalau semai subuh pula tidur lepas mai subuh. Jadi amalan sekali-sekala tak apa kita penat kita. Ni mai tiap-tiap hari lah tu. Amalan dia jadi musai. Mai futsal lah, buah kedai kopi lah, meraung dengan motor lah, rapat subuh. Orang balik lah rumah dia. Balik pakai jenera, mayat tak subuh. Berhentilah masjid mentang nak kecing. Berhenti kecing, berhenti berok, lepas tu balik tidur rumah. Jadi kita jadi terbalik. Sunnatullah, peraturan Tuhan ni, Tuhan buat siang ni untuk buat kerja. Untuk buat kerja. Malam untuk kita berehat. Sebab tu malam ni paling-paling lewat kalau kita mengaji kesihatan pun, jangan lebih pada pukul 12 tidur ni. Antara pucuk darah tinggi lah, selain pada makan ni, ialah jaga malam. Banyak orang yang masa muda dia jaga malam, alah tua dia akan mudah kena darah tinggi. Dan ikut doktor pun tekanan darah ni akan naik lebih bila kita jaga malam. Lebih pada kita makan ni. Kita makan masing tidak kuat gitu mu. Makan ke kering ke bekok pun tidak gitu mu. Tapi jaga malam ni pengalaman ambo diri time pilihan raya. Kita tidur lewat pukul 2, pukul 3 memet. Kita serah lalu. Darah. Tekanan darah dia jadi keras sini. Atau tabaru atau kok ni kita suruh berat. Cek dengan doktor memang darah kita naik. Dia tak boleh jaga malam ni cukup saya. Tapi kita hari ni jadi main ni. Pukul 12 ke makan. Pukul 12 malam cari makan. Macam-macam tu ikut dia nak makan. Pukul 2, pukul 3 tak ada pasal. Kalau terpaksa ada urusan lain, tapi hamba sebut ni terbiak biasa. Jadi terbiak ni tidak betul. Sehari tidur, malam jaga. Bukan kaedah agama dan tidak kena dari segi kesihatan. Jadi kalau boleh kita betul balik kehidupan kita ni. Betul balik. Kalau boleh tidur awal lagi baik. Ulama, kebanyakan ulama memang suruh kita tidur awal. Pasal dia nak suruh kita bangun pagi. Ulama biasanya lepas isyak tidur. Lepas isyak masuk tidur sebab pukul 2 bangun, pukul 3 bangun. Kita time itu tak tidur. Tengok TV, Nustel lah, Korea lah, macam-macam. Saya nak tengok Nustel, nak tengok pusat tu. Jadi tengok jadi waktu pukul 12 pukul 1 tak tidur lagi. Kita ni masalah kita hari ni. Jadi lari kita tu lari, orang kata lari channel. Jadi kalau kita pakat-pakat ambil saya kat model lah, kita kalau boleh kita pakat betul. Betul semula kita petak. Paling lewat pun kalau boleh pukul 12. Jangan lakuh. Jangan lakuh pukul 12 kecuali sekali-sekala. Sekala. Barulah kita jadi stabil. Siang kita buat kerja. Dalam ayat lain tu sebut kan, wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Dalam ayat lain dia kata wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang ini ma'asha, kehidupan bagi kamu. Maksudnya buat kerja, aktif pergi mari gapo buat kerja siang. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam ni libasa, pakaian. Maksudnya untuk kita berehat. Untuk kita berehat. Dia tidur siang hari dengan tidur malam tak sama. Tak sama. Tanyalah doktor, bacalah buku, hamba biasa duk baca, tanya doktor. Tidur siang hari lama pun tidak sama dengan tidur malam. Kesannya kepada badan kita dari segi kesihatan. Kita tidur 5 jam siang hari dengan kita tidur malam 2-3 jam, baik tidur malam lagi. Tidur malam lagi. Kalau kita mengaji ke apa, kadang-kadang kita bila mengaji sekolah kita jaga. Sebenarnya baik kita tidur awal, kita bangun pukul 2, pukul 3. Itu tak apa nak baca buku ke, nak buat gapo, buat kertas kerja ke gapo, sebab masa tu dia tidak ganggu. Emosi kita, kestabilan kita tak ganggu. Dia tidak memberi tekanan kepada darah kita. Tapi tidur dulu. Bangun pukul 2, pukul 3. Lepas tu nak baca buku. Ni kita pukul 2, pukul 3 baru tidur, baca buku. Sebenarnya buah banyaknya. Royak nak baca buku. Lepas tu kat subuh kat mula nana tak tahu mana subuh. Kalau rajin bangun semaya, kalau tak rajin kat pakai begitu. Jadi ni panjang sikit sebab kena betul ni,
ke kita ni banyak dah dari segi ni lari daripada apa ni ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan hidup kita ni jadi sosial. Jadi sosial. Sebab tu KJN ni kalau boleh tak sewi nego ni lepas pukul 12 malam. Tapi orang tak faham, dia marah ke KJN. Oh, payah kita nak cari PT tak boleh. Sebenarnya KJN nak atur kita biar jadi molek kehidupan kita. Kita boleh berhenti pukul 12 malam, kita buka awal lah kedai. Buka awal ni kadang-kadang kita pukul 10 baru start jual. Start jual pukul 10 baru nak jual, contohnya begitu. Jadi KJN ni sebab tu buat peraturan, mitok rakyat ni kalau boleh paling lewat pukul 12 malam berhenti. Sebab dia tidak sihat dah. Orang makan tak sihat lepas pukul 12 malam, orang nego pun tak sihat. Setengah orang tu kalau jual kedai kopi lepas pukul 12 duk gini, tu Oh, tu tak berhati. Duk gini dah tu Orang royak kopi buat teh. Dah nak mana mata dia tak nak celik. Tapi tak ada pasal-pasal. Orang mari bukan ramai, seorang, dua orang. Kau buat banyaknya. Lepas tambah air panas, tambah gula, tambah air panas, tambah gula. Beli teh kau secawe tu je. Jadi tak ada gapo faedah benar kepada kita. Jadi orang ni KJN nak beri kesedaran kepada rakyat, cuma rakyat dia tak faham. Bila KJN buat peraturan setakat pukul 12, dia kata KJN ni nak sekat rezeki orang lah, nak gapo. Jadi ini antara masalah. Kita buat bukan sahaja buat sebab untuk pertama di segi agama nak suruh kita boleh bangun pagi. Sebab bila kita tidur lewat, nak kita bangun lewat. Jarang orang tidur lewat boleh bangun awal. Tak kata kau orang mesti kalau salah lewat, payah nak boleh bangun. Cuma agak rumah kita tepi masjid ya. Hanya juruh kau tak bila kena bangun juga. Kena bangun juga. Tapi kalau orang jauh, kau tak dengar orang baik, nak tak bangun. Sedak tarik kalim baru. Jadi ini kita nak betul daripada ayat. Jadi Tuhan kata wallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Supaya kamu ni berehat pada waktu malam, wan nahara mubsira, menjadikan siang itu untuk kamu berusaha. Dan peralihan ataupun pertukaran siang dan malam, Tuhan kata inna fi zalika laayatin, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Lagu mana Tuhan boleh hatu siang daripada gelap tiba-tiba jadi cerah, daripada cerah terang berderang tiba-tiba jadi malam. Itu kebesaran Tuhan. Tuhan hatu dunia ni berpusing. Tapi kita panggil planet-planet ni. Matahari ni, bumi mengelilingi matahari. Dia musing kalau kita baca dalam buku sains. Jadi tahi holik ni ngadat tari siang lah. Jadi tahi holik ni tak ngadat tari jadi malam. Tuhan buat lagu tu. Matahari duduk setepak, bumi mengelilingi matahari. Jadi orbit dia. Jadi berlaku pertukaran siang malam. Tu so. Yang kedua pula kita nampak. Lagu mana Tuhan boleh buat siang malam ni tak serupa antara negara dengan negara. Tahi musim panas, siang panjang. Pengalaman ambo di luar negara dulu, pernah berlaku sekali bulan puasa, musim panas. Pukul 9 tak ngorik lagi. Pukul 9 tu cerah, berderang, tak ngorik lagi. 9.30 baru masuk ngorik. Tari tubik pukul berapa? Pukul 2. Pukul 2 subuh tu. Pendeknya apa ni malam, panjang siang. Kita pergi tarawih tu, balik dalam pukul 12. Habis main tarawih, pukul 12 tu. Tak boleh tidur. Kalau tidur, tak nyau dah tak terlepas subuh. Sebab pukul 1, pukul 2 tu subuh. Jadi balik duk Chicago, klipah muju masa tu tahun tu Piala Dunia di Mexico. Jadi duk tengok bola. Ada muka semaya tarawih dah. Quran muka kita baca tak banyak kan baca. Boleh saja apa tu. Tak si baca dah perangai kita manusia ni. Jadi tengok bola bila-bila tunggu subuh. Nak tunggu nak nyau, lepas nyau duk semetah mai subuh tidur. Orang putih dia tidur lagi. Walaupun pukul 2 tu tarik cerah pukul 8 kita. Tapi dia tutup habis segala langsir ni. Pukul 7, pukul 8 pada pergi hijau. Tu musim panas. Malamnya pendek. Musim sejuk pula malam panjang. Pukul 4 ngorik dah. Pukul 3.30, pukul 4 ngorik dah. Subuh habis pukul 8. Pukul 8 tu dia lagi mai subuh. Bahaya gelap. Luar rumah tu gelap, tapi orang pergi hijau dah. Pergi hijau. Tu lagu mana tu Tuhan buat tu? Ni nak ayat. Tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tuhan boleh buat. Kalau kita pergi sikit lagi di Antartika tu,
Antartika tu. Antartika tu ne boleh sia, ne boleh malai. Ne boleh cakap tari tak turun. Tak tergelet tari. Cakap gitu. Lepas tu ne boleh gelak. Lagu mana tu? Orang malah tu no, pakai maya sekali ya Zuhur ne boleh. Maya Zuhur sekali asal kali selesai cerita. Kalau malah ne boleh pakai maya esok ngori. Subuh pun tak ada. Tak ada. Ni no ayat kerja itu Tapi tak boleh gitulah. Hamka pernah ditanya masa tu orang Indonesia, dia kerja kedutaan di Antartik. Dia tanya Pak Hamka lagu mana nak buat ni? Siari siang ni boleh, malam ni boleh. Nak semaya lagu mana? Bapak Hamka jawab ikut waktu je tempat kita. Kalau kita di Indonesia ni kita ikut waktu tu lah. Sebab kalau ikut tu tak semaya lah kita. Kalau kita orang Malaysia, kalau duduk di situ kita duduk waktu Malaysia. Ambil waktu Malaysia, kita jaga masa ni masuk Zuhur kita mai Zuhur. Masa ni masuk asar kita mai asar. Masa ni ngori walaupun tari terai selama ne boleh. Tu saya buat. Bah masa tu Pak saya sebut dulu di Tromsø, Norway. Musim sejuk ni, orang kita tengok aurora di Tromsø tu dia tak ada waktu asar. Tak ada waktu asar. Saya sapa tu dalam panduan semaya ni tak ada asar. Sebab pendek benar Zuhur. Zuhur ni kita semaya bobo sudah mai Zuhur lebih kurang ngori. Ngori. Kali dalam 5 minit je masa dia lebih kurang 5 minit. Zuhur dengan ngori. Lagu mana tu? Jadi lagu tu. Cuma kita curi juga sebelum kita jaga dalam 2 minit sebelum ngori kita mai asar. Kalau dia ikut goni dia ke dia ada ke panduan semaya, tak ada waktu. Asar ni tak ada. Sebab waktu Zuhur terlalu pendek dengan maghrib. Tu ujung dekat Antartika lah, Norway, Tromsø. Nama bandar tu Tromsø. Naik kapal terbang daripada Oslo, lebih kurang ada sejam lebih. Macam sini Kuala Lumpur lah lebih kurang. Ini nak ayat semua ni, hak ni hak Tuhan kata inna fi zalika laayatin. Pertukaran siang malam ni semua ni Tuhan kata laayatin, merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan liqaumin yasma'un, bagi orang yang nak mengambil pengajaran. Kalau orang yang ditengok mikir, dia nampaklah kuasa dan kebesaran Tuhan. Tapi kalau orang yang pasal je ni tak tahu gapo, supaya tolong ya. Tak ada gapo, dia tak ada iktibar. Orang setengah orang kikak orang mati. Mai banyak gaji benar dia muka boleh upah. Tapi dia tu tak boleh berubah perangai. Tak jauh dia ke apa. Patut bila pergi tempat orang mati tu kita kena mikir banyak. Allah mati dah kawan ni. Muda pada aku, tak sakit, tak gapo. Aku ni tu bodoh. Duk sakit pula, gaul lah gapo. Lagu mana kalau salah aku pula mati. Tu nak ayat. Tapi setengah kita tak cara pergi. Sudah mayat boleh buah sokor haha pula tempat orang mati. Dia buat cerita pelik-pelik. Boleh buah siapa sokor gege tempat orang mati. Tak kena dengan adat. Tempat orang mati ni kita kena tawaduk, kena khusyuk. Tapi ada setengah kita boleh buah. Pergi duk buah gege tempat orang mati. Waktu buat cerita pelik-pelik pula tu papa kat sokor. Dia tak kena tepat. Dia pergi tempat orang mati ni kena ambil iktibar. Dalam satu hadis tu riwayat lah. Hadis ni tak pasti hadis sahih ke tak. Tapi riwayat ni bagus. Nabi kata kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah bagi kamu kematian itu menjadi peringatan. Maknanya bila kita pergi kat orang mati kita mikir. Tapi kalau orang mati itu muda pada kita, hak sihat pada kita. Kalau dia tua pada kita, nyakit pelik pada kita, munasabahlah kalau dia mati pun. Kalau tak mati kita suruh pelik pula. Ni tiba-tiba orang itu muda pada kita, sehat pada kita, tiba-tiba mati. Jadi hak ni patut menjadi peringatan pada kita. Puan umur ni umur 61 dah. Kalau orang itu mati hak umur muda pada umur 40 50 kena mikir banyak. Makna gear kita duk tu mudah tu. Jadi kalau kita tak ambil pengajaran, tak ada gapo dalam kita ni, tak ada gapo. Jadi semua benda bila tengok, dia kata liqaumin yasma'un, menjadi peringatan kepada orang yang nak mengambil pengajaran. Seterusnya ayat seterusnya dia kata qalu takhazallahu walada subhanah wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihadza ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, iaitu orang kafir ni, mereka berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu.
Dialah yang maha kaya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaannya. Tidaklah ada sebarang keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan itu. Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahui? Orang musyrikin, terutama orang Mekah, pada waktu tu dia menganggap malaikat-malaikat ni anak Tuhan. Dia sebut dalam Quran, sebut dalam ayat lain, dia kata mereka sebut walillahil banat walahumul banin. Tuhan ni ada anak perempuan. Anak perempuan tu malaikat. Yang anggap malaikat ni anak puan Tuhan. Kerana orang Mekah ni, orang musyrikin ni sebelum zaman Nabi, dia tak suka anak puan. Dia kira anak puan ni menyusahkan dia, tak boleh bela dia, tak boleh hajak pergi perang. Dan kalau berlaku peperangan, orang rapah, orang wak lari, orang perkosa, orang jual anak puan dia. Jadi aib bagi dia. Sebab tu dia tak si kalau boleh anak puan ni. Dia nak anak lelaki ya. Jadi dia pelekeh Tuhan ni, dia ui anak puan tu ke Tuhan. Jadi malaikat-malaikat ni ialah banatullah, anak-anak perempuan Tuhan. Ni jadi Tuhan kata subhanahu, maha suci Tuhan. Kata-kata tidak betul sebab Tuhan ni kita baca dalam surah Al-Ikhlas kan, kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Tuhan ni dia tidak beranak dan dia pun tidak diperanakkan. Dia sendiri tak beranak, dia pun orang tak beranak dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada benda yang serupa dengan Tuhan. Sekala pun tak ada. Sebab tu dalam hadis lain Nabi kata bila terlintas dalam hati kita tentang Tuhan ni, wallahu khilafu zalika. Ma khatara bibalika wallahu khilafu zalika. Hak mana terlintas dalam hati, perasaan kita, fikiran kita tentang Tuhan ni, tak betul. Nabi cara Nabi tak sibuk kita jadi serabut nak mikir aku mana Tuhan ni. Supaya hak Hindu tu ada hidung, ada tangan besar bawa pedih kok. Tak ada. Jadi hak mana kita terlintas tu kena buat lah. Sebab itu bukan Tuhan ni kita tak boleh nak gambar. Nak gambar sebab tak ada orang pun nak tengok. Nak gambar ke mana? Dan dia pula tidak serupa dengan makhluk. Jadi kita nak gambar lah ke mana? Jadi Tuhan sebut ni subhanahu, maha suci Allah. Dia sendiri tidak beranak, dia tidak diperanakkan. Jadi orang kata Tuhan ni ada anak ni, supaya orang Kristian kata Nabi Isa tu anak Tuhan, itu tak betul. Itu dipanggil kita panggil tadi zon, sangka andai dia. Dan Tuhan kata huwal ghaniyyu, Tuhan ni maha kaya. Dia tak perlu apa-apa. Kita ni kadang-kadang nak ke anak sebab boleh topeng. Bila kita tua, orang biasa antara nak ke anak ni dia suka main masa budak tu kecil. Lepas tu dia agak dia boleh topeng esok. Bila dia tua, mungkin dia tahu dia lah tua, naklah anak ni. Tambah kalau anak tu jenis hijau besar, ada pitih sebab boleh topeng esok zaman esok. Tu perangai kita. Tapi Tuhan kata Tuhan ni al-ghaniyyu, maha kaya. Dia tak perlu sebab dia tak kata siapa-siapa. Dia dengan sore-sore dia, ya Tuhan ni, sifat dia tak perlu apa sebab al-ghani. Dia maha kaya. Kaya tu ayat tadi sebut, ni pun disebut baik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua hak langit, hak bumi ni hak dia belaka. Tak kaya lagu mana lagi? Dah. Macam orang lain tu kaya ada 100 butir macam tu. 100 butir tu ya, lebih pada 100 hak orang ada. Tidak gitu Dia ada 100 butir tapi hak 101 tu orang ada. Bukan dia belaka. Ada tanah ni. Dalam kapur tanah ni belaka. Hak dia belaka, hak orang. Bukan dia belaka. Tak kira sebutir kapur hak dia belaka. Walaupun dia mungkin ada 10-20 hektar, tapi ada lagi dia orang. Duit dah lebih bilion-bilion. Tapi dia orang pun ada juga. Dia orang ada juga. Jadi Tuhan ni dok lagu tu. Bila dia kata dia mah semua hak dia belaka. Tu nak ayat. Hak dia belaka tak ada hak orang. Kita ni hak dia lagi. Harta kita hak dia. Pasal apa? Dia pergi nyawa kita. Nyawa tak besar sekali. Kalau dia tarik nyawa tu, pakai tak ada gapo kita. Orang panggil kolu selalu. Kolu lah panggil lekat ke muluh. Muluh lah orang sebut. Jadi Tuhan sebab Tuhan kata dia memiliki langit dan bumi. Kemudian dia kata hak mung duk kata Tuhan ni ada anak, Tuhan ni ada anak perempuan, buat mari bukti ke apa dia? Tak boleh buat mari buktilah. Tak boleh buat mari bukti. Hak tu duk gege saya dua ni. Dakwa atas dasar gapo? Bukti tak ada. Pitih duk mana gapo? Kalau tak ada bukti tak kira dakwa. Mudahnya kita kecek. Ada kau orang nak dakwa orang dengan tak ada bukti. Bila dakwa tu tentulah ada bukti, cuma kuat tak kuat tu nombor dua. Tak ada orang dakwa di mahkamah dengan tak ada bukti.
Orang tak bawa kes mahkamah ni kalau tak ada bukti. Bila pergi mahkamah tentu ada bukti. Cuma bukti tu kuat ke tak kuat? Lekat ke tak lekat? Tu cerita lain lah. Tapi kalau kata tak ada bukti, ngarut. Orang tak gocoh orang dengan tak ada sebab. Tak gitu Orang tak marah orang tak ada sebab. Mesti ada sebab. Cuma sebab tu betul tak betul, tu nak cerita lain. Di mahkamah kita sesatnya. Tak? Apa duk geger kalutnya? Kalau bagi hamba lah, kalau kita betul suruh apa? Naik mahkamah lah. Duk geger buat apa? Tak? Malu kau bosku. Bosku ni, ialah bukan kata kita sokol dia, tapi dia berani, jatuh. Biar tu kalah belawe. Biar tu kalah belawe. Ni tak ada apa-apa lagi geger tu. Pokok deras sangat tapi nampak bong tak nak masuk dalam bong. Ni ayat ca ni orang panggil. Kalau kapur orang panggil ayat ca. Baik tu sepanjanglah tu marah tu ini. Baik, seterusnya ayat kul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Jadi Tuhan suruh Nabi jawab pada kafir, muduk kata kosi-kosi Tuhan ni, kata Tuhan ni ada anak, Tuhan ni gitu, Tuhan ni gini. Mung esok ni habis belaka, tak akan berjaya. Tuduhan kamu, kata-kata kamu terhadap Tuhan ni tak jadi apa sikit abu. Kenapa Tuhan kata mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nuziquhumul azabasyadida bima kanu yakfurun. Apa yang mereka beroleh hanya kesenangan di dunia. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan. Jadi orang kafir ni, orang menentang Nabi, menentang agama, menolak Tuhan ni, dia boleh kesenangan dunia saja. Esok di akhirat Tuhan kata kami akan kenakan dia azab yang pedih. Maka sebab tu kita jangan terpedaya, jangan terpesona dengan kesenangan orang yang bukan Islam. Wala yawurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahumun nar. Saya kata jangan kamu terpedaya, terpesona dengan taqallubul ladzina kafaru fil bilad, dengan kehidupan orang yang kafir atas dunia ni. Sebab tu saya kata hak dia boleh senang ke apa, pitih banyak ke apa semua ni, mata'un qalilun. Mata satu kesenangan, kenikmatan yang bersifat sikit ya. Sikit tu banding dengan akhirat. Boleh jadi banding dengan kita besarlah. Boleh pitih 2.9 bilion, 0.8 bilion, besar tu kita. Boleh 100 riyal pun motor. Terkejut dah boleh 100 riyal. Ni 2.9 bilion, 0.8 bilion. Besarlah. Tapi besar tu kalau banding dengan akhirat kecil lagi. Banding dengan nikmat di akhirat, dengan hak Tuhan sedia syurga tu jauh lagi lebih besar lagi. Kita kena banding gitu. Jangan banding dengan kita banyaklah 3.300.000. Comel nombor 3300.00 boleh buat nombor kereta. Tapi atas dunia. Sesok tu Tuhan kata besar lagi. Jadi sebab tu Tuhan kata mata'un qalilun, kenikmatan yang sedikit, dan sini mata'un fid dunya, kesenangan atas dunia ya. Kita kena mikir akhirat. Nak jadi orang beriman ni hamba sendiri, tuan-tuan apa-apa semua, kita kena sentiasa mikir akhirat. Bila kita tengok gapo-gapo sedap ni sedap, tapi lagu mana sudah di akhirat. Ada barang yang nikmat atas dunia tapi bawa bencana kepada kita di akhirat. Barang tu sedap sebab kita makan terlibat rasuah macam tu, kita ambil harta orang, kita kecek orang, memang sedap, boleh piti free. Kita pergi curi, pergi ngopok, sedap boleh. Tapi sudah nak lagu mana? Orang beriman dia kena memikir lagu tu. Sudah mana? Sedap lah atas dunia, tapi nak sudah mana? Berzina, macam berzina ni sedap. Sebab tu banyak orang berzina. Tapi sudahnya mana? Nipu orang sedap, boleh pitih. Macam-macam cara tipu, tapi sudah mana? Orang beriman ni dia kena ingat sudah semua. Hak sudah sedap semeta ni. Atas dunia nak sama mana? Masa kita muda Dia kita tua mari, umur 50, 60, kecil mani, darah tinggi, gaut, tak ada gapo dah. Tak ada gapo dah. Orang subin ni pun tak bonok dah. Tak gitu
Dia umur 60 lebih ni kan gauk mari, cimanih mari. Tengok klipah gitu. Boleh nak bini kalau betul tapi tengok saja. Kalau dia umur 70 sampai 80. Tama-tama kalau 95 pula. Koholah tak boleh buat gapo-gapo. Setakat geger. Geger mulut boleh tapi nak agak boleh tak ada. Dia tak ada. Jadi nak oyak semeta. Dunia ni semeta. Jadi kita orang berimeh kena fikir sokmon. Lepas ni jadi gapo. Kalau aku buat ni, lepas ni aku nak jadi gapo. Barulah kita jadi hidup hati kita. Tapi nak bina hak tu lah payah tu hamba sendiri pun. Payah kita nak suruh kita ingat sokmon dalam hati. Ingat sokmon gapo-gapo ingat akhirat. Ingat akhirat. Hak tu payah. Hak tu kena orang kata bermujahadah. Kena bersungguh-sungguh kita lawan diri kita. Sebab nafsu ni ada sokmon. Kadang-kadang kau tua, nafsu kau mari. Rai tak ada. Tapi nafsu tu mari kadang-kadang. Jadi kena lawan. Orang muda benarlah dia nafsu orang muda. Tapi bukan kata orang tua tak nafsu. Orang tua kadang-kadang Tuhan uji dia nafsu lebih lagi. Dia nafsu. Ni tak lon pun tengok. Minta maaf kita kata ke dia. Saya sedia timbang kalau orang nak keluar jadi Perdana Menteri sekali lagi. 2 kali jadi Perdana Menteri, tu nak lagi. Dengan umur 95. Nak oyak. Kalau dia kata ambo suruh jadi tok email boleh kira lagi umur 95. Bila-bila leluh boleh jadi tok email. Nak oyak. Kalau kita kecek uduh nafsu tu. Nafsu ya. Nak apa kalau jadi Perdana Menteri? Bahasa mudah. Bukan nak kata ke dia lah. Orang umur setara tu. Dengan umur 95 tahun, nak apa kalau jadi Perdana Menteri? Nak apa? Nak buat perubahan? Tak ada dah masa. 22 bulan pun banyak benda tak boleh buat. Siapa tak teringat dia letak jawab ke diri. Tu nak oyak. Jadi nak oyak gapo kalau tidak nafsu? Nafsu. Ambo tu tak soyak dia lah, ambo oyak demo ni. Ambo pakai oyak dia leluh pula lik kita. Tapi nak oyak cara kita mikir. Cara kita mikir, kena mikir biar betul. Zaman tu hebat kita ni ada zaman berlaku. Bangsa, umat, kaum dia ada ajar dia mana. Kita pula gitu tu hebat ada tempoh kita. Hebat-hebat kita sama masa tak lagi. Tak lagi dah. Kita kena berhenti, kena undur. Tengok arwah Tok Guru ni. Dia tahu. Siapa masa dia berhenti. Dia tahu dah dia tak lagi. Dia hebat, tak ada orang boleh ganti dia dari segi peribadinya, ilmunya, juruhnya tak ada orang di Kelantan ni boleh lawan Dr. Munir Aziz. Tapi dia tahu. Siapa masa dia berhenti, dia lepas pergi kat orang lain. Tu orang hak kenal. Hak kenal lagi dia tahu dia nak pergi mana. Padahal dia nak lagi jadi menteri besar, siapa nak sekat? Pokok kita tak boleh dia berhenti. Dia sebut ke kalian masyarakat masa tu. Ambo antara tak setuju, tak usah berhenti lah Tok Guru. Lagi Tok Guru cakap, begel. Kerja biar apa kita buat. Tapi dia tahu. Dia tahu masa dia kena berhenti. Ni orang hak pahal. Dia royak nak berhenti. Tak lagi dah. Dia tahu dah. Dia kena beri. Dia kena beri. Jadi itulah sepatut kita dalam hidup kita. Kita hebat. Otak kita perangai, muka peribadi. Tapi kita tu heavy ada masa. Dia sampai masa kita nak unggah tak boleh. Sebab kereta BMW. Antara kereta hebat, bawa sedap. Tapi kalau dia umur 20 tahun, 25 tahun, kita nak unggah pun tak berani. Takut cabut eju. Dah. BMW ni kereta hebat lah. Tidak gitu Sebut kereta BMW Tapi kalau dia umur 25 tahun, umur 30 tahun, berani kita nak unggah kose-kose. Orang mikir orang tak bawa. Orang tak masuk tanding berlombong dah dengan kereta umur 30 tahun. Orang main bola paling tua 35. 35. Lepas 35 tu ring kita tak ada. Sebab tu terkenal siapa? Beckham. David Beckham tu. Hak bini dia nama Victoria. Jadi Beckham tu dia tahu siapa umur tu dia berhenti. Dia stop lah. Sebab dia tahu dia tak lagi. Dia hebat bola. Tapi bola ni pakai ring. Orang biasa bila masuk 30 tak boleh dah. Sebab tu orang main bola lah ke mana, biasa umur 30, paling lewat 35 dia berhenti dah. Tak boleh main bola dah. Terutama kalau main secara profesional. Ring kita tak ada. Ni waktu baru pula. Siti Nurhaliza pun istihar berhenti nyanyi. Tok T. Istihar tak saya nyanyi dah tu. Sedih tu kat dia. Kita pun sedih juga. Dia tahu dah masa dia. Habis siapa masa tu. Istihar tu dalam berita ke apa tu. Nak berhenti dah menyanyi. Takkan nyanyi dah. Takkan nyanyi. Ni orang reti, hak tahu kenal diri. Dia kenal diri dia.
Dia kenal diri. Jadi kalau kita nak pergi satu kali ucap, kita tak kenal diri kita. Kita tak kenal, nak pergi semacam. Umur 50 ni apa dah main futsal lagi. Pakat selok lepas dalam dewe. Umur 65 main futsal, mana bukan futsal ni, bukan bagai dia. Ambo masa umur 40 berapa masa? 50. Terang main futsal. Ingat ke mati dah malam nak nyawa tak boleh. Lepas pada tu berhenti tak main. Tak boleh pergi. Ray kita bukan lah kita ni bukan. Ada zamir tu buat zamir. Jadi kena reti bagi tu dalam hidup ni. Setiap orang pada kita, ambo sendiri siapa pun, kita kena reti kita ni ada tempoh, ada masa. Dan siapa masa, retilah. Tak usah tebing ni dekat nak ngusik orang kat si. Orang nak tidur tak nyusik situ nyusik ni. Siapa mengigas setengah orang nyusik ke dia. Jadi kena tahu bagi tu. Nak suruh mana baik dengan dia siapalah. Ambo pun tak baik. Takut ada ramai-ramai ni hok baik dengan dia tu lu royak lah. Sia ke dia. Naik basikal apa orang juga kati. Pergi sikit lagi. Dia lagi tak? Berapa dah? Boleh tahu ni majlis amir tak ada pasal. Orang ni masuk kisah Nabi Nuh. Berarti situ lah. Sebab masuk kisah Nabi Nuh. Kalau kita baca pun tak ada habis. Jadi tergantung cerita kita. Ayat 71 ni menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Kita baca makna saja. Iaitu Tuhan kata watlu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad perihal Nabi Nuh tatkala dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika sekiranya kedudukan aku di dalam kalangan kamu dan peringatan yang aku berikan kepada kamu dengan ayat-ayat Allah itu menjadi keberatan kepada kamu, maka buatlah apa yang kamu hendak buat, kerana kepada Allah jualah aku berserah diri. Oleh itu tetapkanlah keazaman kamu serta sekutu-sekutu kamu untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadapku. Kemudian janganlah hendaknya rancangan jahat kamu itu kamu jalankan secara tersembunyi, tetapi biarlah terang-terang. Sesudah itu bertindaklah terus terhadapku dan janganlah kamu tunggu-tunggu lagi. Jadi ini kisah ni kita mula masuk kisah Nabi Nuh. Dari surah Yunus ni ada beberapa kisah Nabi-Nabi. Lepas tu surah-surah yang seterusnya ni ada kisah-kisah Nabi yang disebut walaupun dalam ayat yang lain-lain, tapi Tuhan ulang untuk menjadi iktibar. Jadi Nabi Nuh ni salah satu Nabi yang kita panggil ulul azmi, iaitu Nabi yang mempunyai keazaman yang teguh. Dia ada nibung kan. Jadi Nabi Nuh ni yang pertama. Nabi Nuh ni Rasul yang pertama di segi maksud. Rasul ni yang dihantar kepada kaum dia, yang berdakwah kepada kaum. Nabi Nuh ni Rasul yang pertama. Nabi tu ada Nabi Adam. Sebelum Nabi Nuh ni lepas tu ada Nabi apa tu? Nabi Idris. Nabi Idris Eknoh tu. Nabi Eknoh, Nabi Idris, lepas tu baru Nabi Nuh. Dari tempoh dia tu dalam berapa ribu tahun tahu tempoh tu. Iaitu bila manusia ni mula syirik kepada Allah SWT, lalu Tuhan hantar Nabi Nuh untuk menyedarkan kaum dia dan bawa balik kepada jalan agama. Jadi ini permulaan kita berhenti setakat tu, sebab kalau sambung pun tergantung perbincangan kita. Lepas tu dia mai kisah tentang Nabi Musa dan sebagainya, kita berhenti situ. Mudah-mudahan boleh membuat kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai'in ikfina syarral amrad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai' ikshif 'annal balaa'a wal waba'. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man kafana an kulli syai' anzil 'alaina ar-rahmata wad dawa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.